Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Okey, inilah rumah aku. 3 hari lepas pemaju call suruh datang ambil kunci. Tapi masa tu tengah sibuk kerja. Hari ni cuti, aku baru lepas ambil kunci dan kejap lagi kita tengok sama-sama kat dalam, okey? Sekarang ni kunci je baru dapat. Api air tak pasang lagi, tak masuk lagi. Mungkin dalam 2-3 minggu lagi. Kisahnya sepatutnya dapat kunci bulan 2 hari tu. Tapi disebabkan COVID-19 lajak sampai ke hari ni. Tak kisah pun sebab dalam perjanjian kalau dia lewat bagi kunci, dia akan bayar seperti amount yang dipersetujui. Dan dalam perjanjian tu kata lagi, pemotongan akan start bila dapat kunci. Tapi dia dah start potong bulan 1 lagi. Benda tu pun kita boleh dapat balik lah, boleh claim balik. Adalah modal sikit untuk buat rumah ni nanti. Okey, sebelum datang sini, aku google lah dulu cari info supaya tahu apa patut aku buat. Korang pun boleh google, banyak yang kongsi perkara-perkara bila baru dapat kunci rumah. Tak kisahlah rumah baru ke atau rumah second. Aku terangkan secara ringkas je 10 perkara yang aku dapat info daripada Google. YouTube pun ada. Okey, yang pertama, azan. Maksudnya kita masuk rumah baru tu, kita azan dulu. Tapi bagi aku ni bab adab lah. Kita masuk rumah, baca bismillah, bagi salam, cari arah kiblat. Itu yang penting yang bagi akulah. Nak azan boleh, tak nak pun tak apa. Apa yang aku amalkan selama ni, sebab aku ni banyak kali terpaksa duduk rumah lama tinggal masa belajar dulu. Jadi apa yang aku buat, masuk, bagi salam, solat, jangan tinggal, dan paling penting baca Quran setiap hari. InsyaAllah selamat dari gangguan. Yang kedua, periksa semua pintu. Try buka tutup kunci. Try lah 3-4 kali tengok fungsi dia. Cek juga keadaan dia, kot ada pecah mana-mana, longgar, tak rapat, susah nak tutup dan lain-lain. Yang ketiga, tiles yang korang pijak ni kat lantai ni, bab ni penat sikit nak cek. Sebab nak kena cek ketuk satu-satu tiles tu, takut dalam simen kosong dia boleh meletup atau pecah. Tapi aku tak larat nak nunduk cek satu-satu, dapat 3 baris je, tak larat. Yang keempat, cek api elektrik. Sama semualah, kipas, lampu, soket. Lagi bagus kalau dapat cek mana plug atau soket tu yang direct daripada main switch ataupun dia just looping. Ni penting bahagian dapur lah, ataupun mana-mana barangan elektrik yang menggunakan arus tinggi, macam aircon, peti ais, microwave, dryer, semua tu lah. Dia tak boleh pakai soket yang kongsi ataupun looping. Dia boleh jadi terbakar, ataupun kita punya plug tu boleh jadi cair, trip pun boleh. Tapi aku tak dapat cek pun, meter tak masuk lagi. Kelima, meter air. Cek segala berkaitan dengan air, kot ada bocor ke, air pressure tak kuat ke. Dan pastikan bila tangki penuh, meter air kita berhenti. Ni nak confirmkan kot ada bocor ke apa ke. Tapi ni pun aku tak dapat nak cek lagi sebab meter pun tak pasang lagi. Nombor 6, dia kata cek tingkap dan sliding door. Macam kita cek pintu tadilah. Cek dia punya fungsi dan juga keadaan dia, mana yang bengkok ke, mana yang tak boleh buka habis ke, mana yang tak boleh nak kunci habis ke, tersekat. Itu semua nak kena tengok. Okey, yang ketujuh, dia kata suruh cek tangga, kot ada goyang ke, kukuh ke, tidak ke. Rumah aku ni walau teres 1 tingkat, ada juga tangga dekat belah belakang pemaju buat. Sebabkan kawasan rumah aku ni kawasan bukit,
Jadi belakang rumah aku tu tinggi. Dari dapur nak pergi ke belakang tu dia tinggi, kena ada tangga. Okey, nombor 8 dia kata bilik air tingkat atas. Memang aku tak boleh nak check lah sebab rumah aku satu tingkat je. Dan nombor 9, dinding retak. Tandakan semua yang retak-retak, retak kecil ke, retak besar ke, retak cat ke, apa segala retak ataupun cat tak betul, tak cantik, kau nak komplain, kau tandakan. Macam mana nak tanda? Pakai masking tape, pakai marker merah, tulis dekat masking tape tu, tandakan je. Dan yang akhir sekali, nombor 10, kunci bilik semua bila nak keluar rumah. Takut sebab kita tak duduk situ lagi, kita cuma datang untuk check defect. Takut perompak ke apa ke datang, pencuri ke, nak curi kabel ke apa ke, semuanya dah atas tanggungan kita. Jadi kuncilah elok-elok. Biasanya bila kita dapat kunci nak masuk rumah baru ni, ligat kepala nak fikir, nak buat itu, nak buat ini, nak renovate itu, ini kan. Tapi kalau tak rancang betul-betul, akan bagi masalah pada kita juga nanti. Bayangkan kau dah buat cantik-cantik kitchen cabinet bagai, lepas tu baru terfikir pelak kat dapur tak cukup. Takkan dapur cantik-cantik pakai extension wire lagi kot. Tak salah pun, tapi lagi bagus senaraikan apa yang nak buat dan susun mana perlu buat dulu. Hasil daripada brainstorming aku dengan isteri aku akan buat wiring dulu. Mana perlu tambah soket, mana perlu tambah lampu. Sebab benda ni nak tarik wayar, nak pecah dinding, nak tanam wayar. Benda tu adalah kerja yang sangat mengotorkan rumah dan berdebu. Kemudian barulah nak buat tabletop kitchen. Tapi kitchen cabinet nanti dulu. Buat plaster ceiling dulu. Dah selesai tu, barulah fikir nak buat kitchen cabinet ke, grill, pintu, tingkap dan yang lain-lain. Kalau fikir congak-congak pun berapa ribu dah tu. Kos wiring aku tak pasti. Tapi kalau tabletop kitchen cabinet tu semua dalam 10,000 juga tu. Berapa je lah simpanan yang aku ada. Last check hari tu 3,000 je. Okey, sekian dulu untuk kali ni. Nantikan video selanjutnya berkenaan dengan rumah ni. Segala apa yang aku buat, aku update dalam channel ni. Jadi jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Terima kasih pada semua sentiasa support dan supporting. Hanya Allah saja yang dapat membalasnya. Okey, bye. Assalamualaikum.